Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan teruskan hadirin mati Allah sekalian tadabbur daripada surah Al-Fatah ayat 27 dan 28 pada petang ini. Mana-mana perempuan yang mempunyai soalan boleh interrupt tanya terus, ya, agar bila kita ada conversation ni lebih baiklah. Saya pun tak pasti macam mana perempuan semua boleh survive dalam keadaan pukul 3 petang ni. Mendengar, bukan bercakap. Yang bercakap pun kadang-kadang nak pejam, tak lagi yang mendengar. Jadi jika ada sebarang persoalan, ya, kemusykilan, kita boleh ajukan terus. Ayat 27-28 menceritakan berkenaan dengan kebenaran mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi penafsiran ayat berbentuk kisah dan cerita yang amat menarik. Saya bacakan dahulu dua ayat ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Baik hadirin mati Allah sekalian, terjemahannya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar, iaitu bahawa sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram. Ini maksudnya Nabi dah bermimpi Nabi akan kembali ke kota Mekah setelah 6 tahun berlakunya peristiwa hijrah. Nabi belum pernah balik ke kota Madinah. Nabi mimpi masuk ke kota Mekah. Allah kata, kami akan membuktikan kebenaran mimpimu, kamu akan masuk ke Masjidil Haram, insya-Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur kepala dan mengguntingnya atau memendekkan rambut, sedang kamu dalam keadaan tidak merasa sebarang ketakutan. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan ia memberikan sebelum itu kemenangan yang amat dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar diberi kemenangan terhadap semua agama, ke atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Perempuan sekalian, latar ayat ini membicarakan berkenaan mimpi Nabi. Nabi mimpi masuk semula ke Mekah setelah hampir 6 tahun berada di Madinah dalam peristiwa hijrah, yang membuatkan Nabi mengadakan perjalanan yang kita baca dalam pertemuan yang lalu, berakhir dengan Bai'atul Ridwan dan perjanjian Hudaibiyah. Ya, sebenarnya dia bertolak juga kepada mimpi yang dialami oleh Nabi, disebabkan oleh kerinduan Nabi kepada kota Mekah. Sebelum kita lanjutkan bicara berkenaan dengan kebenaran mimpi ini, ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan kepada kita semua. Apatah lagi di zaman kita, di saat-saat hari ini, terlalu banyak bicara agama ini dibawa dalam bentuk mimpi-mimpi. Ya, mimpi fulan bin fulan, mimpi tok syekh sekian, mimpi tok guru sekian. Baik, ada beberapa asas yang perlu kita faham berkenaan dengan mimpi ini. Pertamanya, puan-puan sekalian, tidak ada orang yang akan bermimpi Allah Ta'ala. Mana-mana pendapat, mana-mana ceramah kita dengar, sama ada dia menyatakan diri dia atau guru dia. Contohnya dia menyatakan, guru saya pernah bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala. Batil. Siapa pun yang mendakwa dia bertemu Allah, melihat Allah, berjumpa Allah dan sebagainya dalam mimpi, itu semua batil. Itu tak akan berlaku kepada mana-mana hamba.
Jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah seseorang itu bermimpi Rasulullah? Jawapannya boleh. Tetapi amat sukar untuk dia memastikan orang yang ditemuinya itu adalah Rasulullah kerana dia tak pernah melihat Rasulullah. Bayangkan perempuan, seorang keturunan yang dikatakan keturunan Nabi dengan muka yang agak kacak datang pun, orang dah tergila-gila. Sebahagiannya. Bayangkan, syaitan boleh sahaja menyamar menjadi seorang yang amat kacak dan mendakwa dirinya Rasulullah dalam mimpi seseorang. Sebab itu saya katakan mimpi Rasulullah boleh terjadi kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Namun untuk memastikan itulah Rasulullah, sukar. Amat-amat sukar. Hanya orang yang bermimpi sebagai petunjuk pribadinya sahaja yang dapat mengakui dan dapat memastikan itu adalah Rasulullah. Dan terlalu sukar, ya, apabila ia ingin diceritakan kepada publik, kepada umum, ya, kepada umum terhadap mimpi Rasulullah yang dia alami itu. Jadi ini kaedah yang kita perlu pegang agar saya doakan semua tidak terjerumus ataupun bermudah-mudah terjebak dengan penyampaian-penyampaian di zaman mutaakhir. Walaupun disampaikan oleh sesiapa pun, ustaz terkenal, selebriti dan sebagainya. Jika ia menyelisihi perkara-perkara asas seperti ini, maka mereka datang dalam membawa kebatilan. Jelas ya? Baik. Ada soalan? Okey. Dalam ayat yang kita baca juga, Allah Ta'ala menerangkan dua golongan, iaitu muhalliqina ru'usakum, orang yang mencukur kepalanya, wa muqassirin, dan orang yang memendekkan rambutnya. Walaupun ayat ini Allah menceritakan yang mana kamu wahai Muhammad akan masuk ke kota Mekah, kamu akan masuk ke Masjidil Haram dan kamu akan mencukur kepalamu. Ya, maknanya apa? Allah nak bagi tahu yang Nabi akan masuk juga ke kota Mekah buat umrah. Baik, dalam ayat ini ia menggambarkan kepada kita apakah itu tahallul. Tahallul berlaku kepada lelaki dan wanita. Bezanya kadar rambut yang dipotong. Mazhab Syafi'i menetapkan 3 helai rambut yang dipotong, maka sempurnalah tahallul. Namun yang lebih tepat, kesempurnaan tahallul ketika seseorang ingin menghalalkan daripada ihram yang dipakai, bagi wanita kesan guntingan rambut itu mesti nampak. Ya, kesan guntingan rambut itu mesti nampak macam tu. Macam mana nampak tu? Saya pun tak tahu. Nampak tu macam mana? Nampaklah pendek sikit daripada yang sebelum ujung yang digunting. Itu. Adapun bagi kaum lelaki, sama juga. Ambil 3 helai rambut, gunting, sah. Namun, yang afdal bagi lelaki adalah muhalliqin, orang yang mencukur kepalanya. Quran sebut. Dalam hadis pula, Nabi sebut, Nabi doakan orang-orang yang mencukur kepala 3 kali. 3 kali Nabi doakan orang-orang yang mencukur kepala pada ibadah tahallulnya, dan Nabi mendoakan sekali untuk orang-orang yang muqassirin, iaitu orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi boleh pilihlah, cukur boleh, pendek pun boleh, mana-mana tak kisah. Okey. Baik, ini bagi kaum lelaki. Okey. Cumanya bertahallul ini dibahaskan dia masuk manasik ataupun bukan. Saya lebih cenderung tahallul ni bukanlah termasuk manasik haji dan umrah, tetapi dia adalah sebagai isyarat kesempurnaan bagi seseorang menghalalkan ihramnya. Begitu. Sebab halalnya ihram ini sebenarnya bukan dengan bertahallul. Tahallul adalah isyarat. Halalnya ihram ini apabila sempurnanya manasik ibadah tersebut. Ihram hanya berfungsi pada haji dan umrah. Maka selesai manasik umrah bila? Ketika selesai sa'i yang ketujuh. Apabila kita berada di puncak Bukit Marwah yang terakhir, maka selesailah umrah, maka halallah kita secara automatik. Namun isyarat kita halal
adalah dengan mencukur atau menggunting rambut. Bagi orang haji, bila halal ihram dia? Siapa dah haji? Tolong kongsi. Bila halal ihram bagi orang haji? Saya nak baca nama ni sebenarnya. Nama 2, 3, 10, 14 orang. Haji. Hajjah. Ya hajjah. Ya hajjah. Haji bila halal ihram? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah sahih dibaca awal ayat surah Al-Fatah di awal pembukaan hari kita? Tidak. Hanya penisbahan surah itu Al-Fatah, ada perkataan Fatah makna buka, maka muncullah amalan membaca surah Al-Fatah di awal pagi. Tapi benda-benda macam tu tak valid dah. Unless kalau dia datang daripada Nabi SAW. Fadilat adalah satu perkara yang kita tidak boleh reka ya dalam urusan agama kita. Baik. Wallahu alam. Yang sabit dalam hadis, Rasulullah membaca surah Al-Fatah dalam kenderaan, dalam perjalanan menuju Mekah ketika berlakunya penaklukan atau pembukaan kota Mekah. Itu yang sahih. Baik. Ya, ada siapa? Selepas selesai ihram haji, selepas habis sa'i dan tahallul, sebelum pi Mina. Sebelum pi Mina. Selepas selesai ihram haji, selepas habis sa'i dan tahallul. Assalamualaikum Ustaz. Soalan Ustaz tadi, bila habisnya ihram haji kan macam mana? Ya, bila tamatnya ihram haji. Selepas kita habis buat tawaf pada sa'i, kemudian kita tahallul, kita dah habis lah Ustaz kan? Dan kemudian kita bersiap untuk pergi melontar kat Mina. Cerita ibadah hari ke-10, saya ingat tak semua dah belum selepas hari Arafah. Selepas hari Arafah. Ada jawapan yang lebih tepat. Mesti ada yang dah pernah haji ni. Ramai dah haji ni Ustaz. Ramai dah haji dah. Hajjah Azni je belum. Yang lain dah haji ni. Kita kongsi sikit. Okey, hari 10 Zulhijjah kita buat apa? Kita berada di mana 10 Zulhijjah? Lontar apa aku tak? 10 Zulhijjah kita sudah ada di Mina kan? Jemaah Malaysia tidak tidur di Muzdalifah. Tapi kita dah tak ada dalam ihram lah masa tu Ustaz. Tak, jemaah Malaysia tak duduk di Muzdalifah kan? Tak. Kita hanya singgah aja. Singgah malam tu kan? Ya. Terus pergi ke Mina. Ya. Okey, tidur di Mina. Melontar apa ni, Jamratul Aqabah yang pertama. Jamratul Aqabah Malaysia melontar bila? The next day tu. The next day. So sepanjang-panjang hari itu hanya duduk di Mina saja. Ya. Masih berihram kan? Tak. Belum. Lepas melontar tu dah selesai satu kan. Tapi tak habis lagi lah ihram. Saya tak larangnya tu. Kita orang dah settlekan. Kita pergi Mina dalam keadaan tidak ihram dah Ustaz. Malaysia? Saya ikut Reha, saya ikut private. Okey, macam mana Reha buat masa tu? Kita lepas kita pergi tawaf haji dan sa'i habis, tahallul, kita dah habis dah. Kita tidak dalam ihram. Tawaf haji tu buat bila? Tawaf haji buat bila? Tawaf haji pagi apa tu? Pagi raya tu. Okey, pagi raya. Okey, pagi raya malam tu tidur di Mina. Kutip batu semua, batu dah komplit, semua dah cukup. Lepas tu pergi masjid tawaf. Kemudian kita selesai di
selesai dan habis ihram, kita balik mandi dan kita bersiap untuk pergi Mina lah Ustaz. Okey, okey. Maknanya hari ke-10 tu pergi Masjidil Haram, tawaf, lepas tu sa'i, habislah. Ya. Okey, lepas tu siap-siap semua, dah balik hotel semua, siap-siap semua, lepas tu pergi balik Mina. Ya, betul. Hari yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama esok nak melontar. Ya. Ke malam tu? Kita malam-malam. Malam Malam tu tu lah kita pergi petang, lepas tu kita sampai situ maghrib gitu, kita selepas isyak baru kita pergi melontar. Okey, Malaysia ambil waktu tidak afdal lah. Kita tak pergi masa tak dibenarkan kita pergi dari zahamah nanti. Okey. Crowded kan tengah hari tu. Okey. Baik. Okey, ada yang buat method lain, boleh kongsikan? Saya satu lagi Ustaz, masa saya yang first haji dulu, saya ikut muassasah. Okey. Muassasah pun cara yang sama. Cara yang sama. Tapi macam sebab saya muassasah, saya tak ikut muassasah, saya ikut family kan. Okay. Jadi orang sana pun sama. Kita pergi waktu malam. Sebab kita tak nak sama dengan orang Arab-Arab nanti bertolak-tolak kan. Jadi walaupun muassasah ataupun private, memang Malaysian majority pergi waktu lepas isyak. Okey, kalau biasa Arab ni dia tawaf bila? Sebab Arab ni biasa dia akan melontar pada waktu duha kan? Ya, betul. Dia melontar duha tu pakai sebab dia nak ambil sunnah tu, dia nak ambil. Ya, dia melontar tu pakai ihram lagi kan? Waktu tu? Saya rasa, ya Ustaz. Ya, lepas tu dia pergi mana? Lepas melontar. Lepas melontar dia dah habis. Wallahualam, saya tak tahu lah dia orang. Lepas tu baru dia pergi ke tawaf. Maybe. Dan sa'i. Kemudian baru dia pulang, dia selesai, kemudian baru dia pulang untuk the second and third. Betul. Yes. Okey. Baik. Sajalah cerita yang belum pernah pergi haji, itulah dia punya method dia. Tapi saya nak bagi tahunya di situ, bagi orang haji, tak kira lah dia dah melontar ke belum, sebab melontar tu tak ada syarat ihram. Okey. Apabila dia telah ihram ni adalah ihram ni untuk semua rukun buat dalam ihram. Selesai rukun habislah. Itu cerita dia. Rukun haji ni apa dia? Rukun haji. Rukun haji, niat, dah selesai niat, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, habis. Habis rukun haji. Lepas tu habis rukun, habislah ihram. Tak adalah. Dah tak ada ihram. Jadi apabila kita selesai sa'i, maka secara automatik sebenarnya kita sudah halal daripada ihram kita. So simbolik kepada halal ihram itu macam mana? Muhalliq, iaitu orang yang bercukur atau mengguntingkan rambut dia, begitu. Wallahu a'lam. Jelas Baik. Okey. Ada sebarang perkongsian? Nak kongsi kat sini? Baik. 2 ayat kita baca petang ini mengiyakan kebenaran mimpi Rasulullah. Rasulullah bermimpi masuk ke kota Mekah dan tawaf di sekeliling Kaabah. Baginda memberitahu mimpi itu kepada para sahabat. Dan ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Ketika mereka berjalan ke Hudaibiyah, mereka yakin bahawa mimpi tersebut akan menjadi realiti. Okey. Namun kenyataan berbicara lain. Okey. Ini bukan ibarat realiti membunuh mimpi atau mimpi membunuh realiti. Okey. Baik. Tapi mereka amat yakin mimpi Nabi itu akan terjadi. Hanya mereka agak syok bila berakhirnya perjanjian Hudaibiyah tanpa mereka diizinkan masuk ke kota Mekah. Kejadian berakhir dengan apa yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu, mereka kembali semula ke Madinah.
dan Nabi memberikan satu kenyataan, kita akan kembali semula ke Mekah tahun hadapan, yakni tahun ke-7 Hijrah. Kerana kejadian itu ada sedikit kebimbangan di kalangan sahabat, hingga Umar Ibn Khattab bertanya, bukankah engkau pernah memberitahu bahawa kita akan mendatangi Baitullah dan bertawaf di sekelilingnya? Rasulullah menjawab, benar, wahai Umar. Tapi apakah aku memberitahumu bahawa engkau akan mendatangi Baitullah pada tahun ini? Tidak. Begitu. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah beritahu kepada para sahabat, kita akan masuk ke Baitullah, kita akan tawaf. Tapi Rasulullah tak beritahu tahun bila. Sebab itulah pada tahun kejadian Hudaibiyah itu, sebenarnya mereka tak dapat masuk dan cancel kan. Yalah, perempuan boleh bayanglah perasaan tu, bayangkan perempuan terkandas, dah sampai ke border pintu Mekah tapi tak boleh masuk. Begitulah realiti dia. Baik. Ya. Jadi Rasulullah jawab kepada Umar, engkau pasti akan mendatangi Baitullah dan bertawaf di sekelilingnya. Hanya sahaja bukan tahun ini, tapi pasti engkau akan dapat melakukannya. Jawapan serupa diberikan oleh Abu Bakar, kerana selepas itu Umar bertanya dengan Abu Bakar. Dan Allah janji Nabi masuk dalam keadaan aminin, aman. Dan memang sepanjang Nabi masuk menunaikan Umratul Qadha pada bulan Zulqaidah tahun ke-7 Hijrah itu, Nabi masuk dalam keadaan aman tanpa diganggu. Musyrikin Mekah hanya melihat Nabi dan para sahabat bertawaf daripada tepi ataupun daripada keliling Masjidil Haram, yang saya tak pasti pada masa itu sudah ada building ataupun belum. Tapi mereka hanya melihat sahaja. Dengan sebab itulah Nabi memerintahkan kaum lelaki agar berittibak, iaitu membuka bahagian dada sebelah kanan untuk menunjukkan kesasaan dan kekuatan tubuh-tubuh mereka kepada musyrikin Mekah. Dan atas sebab itu jugalah Rasulullah memerintahkan supaya 3 pusingan pertama lari dalam keadaan yang bersemangat, iaitu lari anak. Dalam, kalau kita pun tak dapatlah ruang tu, kalau boleh kita berlari anak, jogging lah, pace 10. Siapa biasa jogging tu pace 10 ke pace, kalau pace 12 tu berlari, berjalan. Pace 10 ni kira berlari slow. Macam tu. Tu yang Nabi SAW berlari pace 10 ni, apa dia? Maksud dia 10 minit untuk 1 kilometer. Macam tu. Jadi, itu yang Nabi perintahkan agar musyrikin melihat kesihatan kita. Ya. Walaupun kita duduk di bumi wabak Madinah, tapi Nabi nak bagi tahu, jangan risau, sebab akhirnya kita dapat berasimilasi dengan wabak, hidup bersama. Itu dia. Ya, terimun dengan wabak, sihat belaka. Walaupun ada mengorbankan beberapa orang di peringkat awal, Nabi sampai di kota Madinah. Baik. Dan selepas itu Allah bagi tahu Nabi dan para sahabat itu akan termasuk golongan yang muhalliqina ru'usahum, mencukur kepala mereka, mencukur kepala kamu atau memendekkannya. Maknanya Allah nak bagi tahu sempurna kamu melakukan ibadah umrah nanti. Baik. Dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim di bawah sebuah hadis, Nabi berdoa, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur kepalanya. Para sahabat tanya, qalu wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya? Jawab Nabi, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang mencukur kepalanya. Qalu, sahabat bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, macam mana orang yang memendekkan rambutnya? Nabi tetap jawab, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya, mencukur kepalanya. Para sahabat bertanya untuk kali ketiga dan kali keempat, wal muqassirina ya Rasulullah, macam mana orang-orang yang memendekkan rambutnya? Qala, jawab Nabi, wal muqassirin, ya, Allah juga merahmati orang yang memendekkan rambutnya. Jadi pilihan lah. Siapa nak dapat doa 3 kali daripada Nabi, cukur. Siapa tak mau dapat, siapa nak dapat sekali, gunting pendek. Tapi kedua-duanya didoakan keberkatannya oleh Nabi SAW. Allah janji mereka masuk dalam keadaan la takhafun, dalam keadaan kamu tidak merasa sedikit pun ketakutan. Ya. Hal ini terjadi ketika peristiwa Umratul Qadha, Umrah Qadha, iaitu umrah yang dilakukan pada bulan Zulqaidah 7 Hijrah menggantikan
umrah yang sepatutnya mereka buat tahun sebelumnya ketika berlakunya peristiwa Hudaibiyah. Rasulullah kembali dari Hudaibiyah pada tamat cerita perjanjian Hudaibiyah itu menuju ke Madinah pada bulan Zulqa'dah. Kemudian baginda menetap di Madinah sampai bulan Zulhijjah dan Muharram. Kemudian pada bulan Safar tahun 7 Hijrah, ya, baginda menuju ke Khaybar dan Allah pun menaklukkan daerah Khaybar untuk Rasulullah sebagai tempat ditakluk dengan cara perang. Sebahagian tempat ditakluki dengan cara perang, sebahagian lain ditakluk dengan cara yang damai. Jadi inilah cerita perang Khaybar yang selalu kita dengar. Dulu saya suka masuk demonstrasi lepas main Jumaat dululah di KL. Antara slogan yang dilaungkan, Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, wahai Khaybar, wahai Khaybar, wahai Yahudi, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad akan duduk di sini. Gitu. Ya, baik. Masa tu demonstrasi minyak naik je. Kita pun tak tahu siapa Yahudi waktu tu. Ceritalah. Ya, baik. Kemudian hadirin sekalian, ya, sila. Ustaz, maaf ganggu. Sebab saya miss minggu lepas punya sesi. Saya nak tanya pasal yang haiwan korban yang Nabi bawa yang hadyu tu. So maksudnya haiwan korban tu Nabi bawa because dalam mimpi tu Nabi memang dah tahu memang dia tak boleh masuk buat umrah ke apa macam mana? Bukan. Itu ada satu sunnah yang apa ni, untuk melakukan korban itu setelah daripada selesai Tahlul. melakukan sembelihan, tahallul. Tapi kalau sebab tapi dia tak terjadilah because apa ni, Nabi tak dapat masuk dan haiwan tu jadi dam. Sebenarnya memang sunnah kalau kita buat umrah lepas tahlul memang sunnah korbankan haiwan. Tapi kenapa orang tak It's a buat? sunnah. Itulah sebab tu saya nak bertanya dengan Sebab Ustaz yang Nabi saya. bawa tu kali mas waktu tu je. First, okay. Nabi Ya, bawa yang tahun ke-6 tu sahaja. ya, Yang the next year, umratul qada Nabi tak bawa. Lepas tu pembukaan kota Mekah kan Nabi buat selepas perang Hunain tu. Okey, cerita dia 6 Hijrah tak dapat masuk Hudaibiyah. Balik mula. So dia buat dam. Tahun Dia ke-7 korban. dam. Okey, dam. Haiwan yang dibawa tu jadi dam. Tahun ke-7 masuk buat umratul qada, tak ada cerita haiwan. Tak ada cerita haiwan. Okey. Tahun ke-8 Fatuh Mekah. Nabi masuk Mekah tak buat umrah. Nabi masuk perang. Buka kota Mekah. Tapi lepas tu Nabi keluar pergi ke Hunain, perang Hunain. Balik daripada perang Hunain sebab pembahagian harta berlaku di Ja'ranah. Daripada Ja'ranah Nabi niat masuk buat umrah. Tahun tu Nabi bawa haiwan korban juga. Tak ada cerita haiwan korban. Tak ada juga. Tak ada cerita. Dan yang terakhir 9 Nabi tak pergi Mekah because Nabi sibuk dengan kedatangan delegasi kabilah ni. Tahun ke-10 Nabi buat haji. Okey, Nabi buat haji bawa tak? Bawa. Nabi buat haji, Nabi bawa haiwan. Dan haiwan Nabi tu disembelih setelah Nabi tamat sa'i. Okey. Hari ke-10 tu. Duha tu lontar. Okey. Lepas tu pergi tawaf. Lepas tu habis sa'i. Lepas habis sa'i tu haiwan disembelih. Barulah Nabi melepaskan ihram baginda. Ya. Okey. Okey, baik. Okay. Ada soalan ni? Alright. So meaning that yang korban haiwan after tahlul for umrah tu sunnah, it's a sunnah ataupun macam mana? Dia benda yang orang kata ada apa? Ada tak orang masih praktiskan lagi sampai sekarang? Dia macam ni, apa ni, kalau kita nak tengoklah sampai ke sekarang ni, ada mutawif tu yang bagi tahu dekat bas tu. Siapa yang nak melakukan korban, sembelihan, akikah yang tertunda ke apa semua tu kan.
Dia Aha. kata, bolehlah bayar kat saya 1 ekor Ah. kambing 450, nanti saya buat korban. Gitulah. Tapi tak payahlah. Sebab kambing tu murah je sebenarnya, 150 rial je dah boleh dapat seekor. Tapi mutawif tekan banyaklah sampai 450. Dan benda ni tak disepakati. Tak disepakati. Ini Okey tak lah. disepakati sama ada dia apa ni? Menjadi Farad satu sunnah atau bukan? sama ada dia merupakan satu sunnah. Dia satu benda yang orang kata yang tidak jelas. Maksudnya Nabi tak pernah cakap lah, just itu perbuatan Nabi. Ya, Nabi Tapi tak, dia tak pernah suruh kan? sebab Dia tak ada ada sahabat yang tak bawa. okey. Sebab Nabi bagi tahu macam haji tu kan, mana-mana sahabat yang membawa haiwan korban dia, mana-mana sahabat yang bawa haiwan korban dia, Nabi minta supaya jangan melepaskan ihram dia lah. Maknanya dia tak bawa. Adakah dia merupakan satu strategi juga Ustaz untuk menyatakan bahawa tujuan Nabi ke Mekah tu adalah untuk beribadat, bukan untuk menawan ataupun apa Mekah. Mungkin kan? Salah satunya. Sebab antara yang Nabi juga bawa pada masa itu adalah pedang yang bersarung. Pasal pedang yang bersarung ni isyarat adat bagi orang Arab. Kedatangan bukan untuk berperang. Okey. Tapi masa Nabi masuk haji pada tahun yang ke-10 tu, ada 2 kategori sahabat, iaitu yang bawa hadiyu, dan hadiyu ni haiwan tu lah, haiwan, dan ada yang tak bawa. Nabi pesan sesiapa yang tidak membawa haiwan tu, maka dia buat tamattu', dia buat umrah dulu, dia boleh selesai. Okey. Jelas Ustaz tanya sikit. Kalau tak salah saya, dalam untuk ibadah haji, tabung haji memang dah allocatekan RM300 untuk ibadah korban. Adakah itu reflecting pada bagi mungkin tabung haji bagi dia untuk kesempurnaan mengerjakan haji? Adakah itu reflecting yang Rasulullah buat, ada yang tak buat, tapi tabung haji take it as buat? Sebab Rasulullah datang tu bawa haiwan kan. Jadi itulah sekarang ni maksudnya tadi persoalan kawan tadi sahabat kita ni Rifai kata sunnah ke tidak. Jadi tabung haji take it as macam sunnah lah kot ya Ustaz. Sebab kalau haji kalau haji betul. Ya, I'm talking about haji lah ni. Haji ya. Saya tanya tadi umrah. Haji tu clear sebab umrah tak kan? Tak, sebab haji tu clear sebab Nabi bawa. Tapi ada sahabat tak bawa. Tapi ada perkataan Nabi di situ. Siapa tak bawa, dia boleh masuk tunaikan umrah, kemudian dia halal, nanti dia niat balik. Jadi tamattu'. Ya, betul. Siapa yang bawa, macam Nabi tak bagi lepas ihram. Sama ada dia nak buat qiran ataupun ifrad lah. Betul. Kerana sunnahnya Nabi kata dia hanya melepaskan ihram setelah haiwannya disembelih. Okey, faham. Okey, jelas. Baik. Tapi kalau untuk umrah memang so far yang saya tengok memang tak adalah pergi buat mulai. Dia tak jelas dalam bab itu. Betul. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada ya? Baik. Tapi sebenarnya kemungkinannya boleh jadi bawa korban ketika umrah pertama tu memang dah standby sebenarnya. Sebab Nabi seakan boleh mengagak kalau umrah ni tak dapat dilaksanakan. Sebab hampir ke semua sahabat bawa haiwan hadiyu mereka. Allahuakbar. Ya. Baik. Okey, kita sambung. Okey, Khaybar, cerita Khaybar. Ya. Khaybar adalah daerah penempatan orang Yahudi. Okey. Sangat subur, daerah yang sangat kaya dengan tanaman tamar. Baik. Tetapi akhirnya Khaybar ini diperangi. Dan orang yang pergi berperang Khaybar pernah saya sebutkan sebelum ini hanya mereka yang menyertai Bai'atul Ridwan sahaja. Perang Khaybar perang yang dijanjikan kemenangan lebih awal sebelum peperangan bermula. Okey. Selesai peperangan Khaybar, ada cerita perang Khaybar tapi tak didetailkan dalam tafsir kita ini. Ya, dalam perang Khaybar ini tercatatnya seorang Yahudi yang masuk Islam ketika berperang. Mengisytiharkan keislaman ketika berperang dan dia langsung cross camp daripada camp Yahudi ke camp
kaum muslimin, dan Nabi minta supaya keislamannya disembunyikan agar dia boleh memberi maklumat kepada kaum muslimin, namun akhirnya bocor. Ya, dan dia dibunuh. Tak lama selepas keislamannya, dia masuk syurga tanpa pernah sempat bersolat dan berpuasa. Cerita-cerita dalam perang Khaybar lah. Baik. Rasulullah membahagikan setelah menang tanah Khaybar tersebut kepada orang-orang yang ikut perjanjian dalam Hudaybiyah sahaja. Tidak disaksikan oleh seorang pun selain mereka, kecuali mereka yang baru datang dari negeri Habsyah, baru balik daripada Habsyah waktu itu, antaranya Ja'far bin Abi Talib, Abu Musa al-Asy'ari, antara orang-orang yang baru balik daripada Habsyah lewat dah. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak hadir daripada mereka. Ibnu Zaid menyatakan bahawa semuanya hadir kecuali Abu Dujanah, sebagaimana yang ditegaskan dalam pembahasan masalah ini. Baik. Kemudian pada tahun 7 Hijrah, bulan Zulkaidah, iaitu tahun berlakunya perang Khaybar. Khaybar berlaku Safar awal, ini bulan Zulkaidah, hujung. Rasulullah berangkat menuju Mekah untuk umrah dengan diikuti oleh para sahabat yang pernah ikut pada peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah berihram dari Zulhulaifah bin Ali dan membawa, dikatakan di sini Rasulullah tetap membawa binatang korban yang menurut salah satu pendapat jumlahnya hanya 60 ekor unta sahaja. 66 jumlahnya adalah 60 ekor unta. 60 ekor unta boleh kali dengan 7 lah. Sekejap. 60 ekor unta. 60 ekor unta ni kira apa? Sembelihan apa? Ni jadi satu isu dan persoalan ni. Bila 60 ekor unta. Korban ke apa? Bukan musim haji. Tapi Rasulullah membawa haiwan. Baik. Agak-agak apa untuk haiwan ni, untuk apa ya? Kemudian Rasulullah mengucapkan talbiyah seperti biasa diikuti oleh para sahabat. Ketika perjalanan Rasulullah sampai dekat dengan sebuah tempat bernama Zahran, baginda mengutuskan Muhammad bin Maslamah, antara sahabat yang namanya juga Muhammad bin Maslamah, bersama pasukan berkuda yang lengkap bersenjata kali ini. Pasukan ini berjalan dengan cepat mendahului Rasulullah. Ketika orang musyrikin melihat pasukan berkuda itu, mereka dicekam dengan rasa takut. Mereka mengira bahawa Rasulullah akan menyerang mereka dan Rasulullah telah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun sebelumnya. Orang-orang musyrikin itu langsung menuju ke Mekah dan memberitahu hal tersebut kepada pembesar Quraisy. Setibanya Rasulullah di Mekah, baginda singgah untuk berehat di suatu tempat bernama Marruz Zahrat, dekat dengan Mekah. Di tempat itu Rasulullah dapat menyaksikan pemandangan tanah suci Mekah kerana Rasulullah masuk ke kota Mekah melalui kawasan yang tinggi. Kemudian baginda memimpin agar semua senjata yang dibawa berupa anak panah, memberi arahan agar semua senjata yang dibawa berupa anak panah, busur panah, tombak dikumpulkan dan diletakkan di sebuah lembah bernama Ya'jaj. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanan menuju ke Mekah hanya dengan membawa senjata pedang yang disarungkan seperti yang diminta dalam syarat perjanjian Hudaybiyah, maknanya senjata untuk melindungi diri, bukan untuk berperang. Ketika itu Rasulullah berada di tengah perjalanan. Orang-orang Quraisy mengutuskan seorang bernama Mikras ibn Hafas. Mikras berkata, "Wahai Muhammad," ini wakil Quraisy, "kami belum pernah melihatmu melanggar perjanjian, wahai Muhammad." Rasulullah bertanya, "Ya, tetapi mengapa kamu tanya begitu? Apa yang kamu maksudkan?" Mikras menjawab, "Engkau masuk ke kota kami dengan membawa senjata panah dan tombak. Sedangkan kita telah terikat dengan perjanjian gencatan selama 10 tahun pada tahun lalu." Rasulullah bersabda, "Itu sama sekali tidak benar, kerana kami telah meninggalkan semua senjata kami di daerah Ya'jaj." Mikras berkata, "Kalau demikian, berarti engkau telah menepati janji." Para pemimpin kafir Quraisy keluar dari kota Mekah untuk sementara waktu kerana mereka tidak mahu menyaksikan Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke Baitullah. Hati mereka dipenuhi rasa dendam dan amarah
Adapun penduduk Mekah lainnya dari kalangan lelaki, wanita dan anak-anak hanya duduk di pinggir jalan di rumah masing-masing menyaksikan kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya pun memasuki kota Mekah. Kalau kita berada di sisi Rasulullah pada waktu kita tengok, kita kembali semula ke negeri yang pernah kita dihalau, negeri asal kita. Rasulullah dan para sahabat memasuki kota Mekah. Di barisan depan para sahabat berjalan, mengawalkan serta membaca talbiyah, sedangkan haiwan-haiwan yang Nabi bawa, dikirimkan oleh Rasulullah ke satu tempat bernama Zultuwa. Saat itu Rasulullah mengendarai untanya yang bernama Qaswa, seperti yang pernah ditumpangi pada peristiwa Hudaibiyah. Rasulullah naik unta. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Mekah. Mereka lemah pada waktu itu kerana demam Madinah. Melihat hal itu, orang-orang musyrik menyatakan inilah kaum yang telah menjadi lemah kerana virus demam Yasrib. Mereka hendak mendatangi kalian dalam keadaan kesihatan mereka buruk. Orang-orang musyrik duduk di bahagian yang sejajar dengan Hijr Ismail. Kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah akan perbincangan, akan kata-kata orang musyrikin itu. Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk berlari anak 3 pusingan yang pertama, agar orang-orang musyrik ketakutan melihat kekuatan sebenar kita. Para sahabat kemudian berlari-lari anak dari 3 pusingan yang awal. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka berjalan biasa di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad yang tidak terlihat oleh pandangan mata kaum musyrikin. Itulah sunnah kenapa bila kita berlari anak 3 pusingan, rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, kita berjalan. Sebab Rasulullah pun dan para sahabat pun berjalan kerana sudut itu tidak dapat dilihat oleh musyrikin yang duduk di bahagian Hijr Ismail. Baik. Sambung. Dan tidaklah Rasulullah melarang mereka untuk berlari anak sampai pada putaran ke-7, melainkan demi menjaga kesihatan mereka. Melihat kenyataan itu, sebahagian orang musyrikin berkata, itukah mereka yang kalian kira telah menjadi lemah kerana virus corona? Virus corona Madinah lah. Varian apa saya tak tahulah. Ternyata mereka lebih kuat daripada yang kalian sangka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Okey. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah dikatakan bersama dengan para sahabat tiba di Mekah pada waktu pagi 4 Zulqaidah. Orang-orang musyrikin berkata ada rombongan yang telah dilemahkan oleh virus demam Yasrib mendatangi kalian. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk lari anak pada 3 pusingan yang pertama. Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk terus berlari hingga putaran ke-7 kerana ingin menjaga ke kondisi ataupun keadaan mereka. Al-Imam Al-Bukhari bawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Rasulullah tiba pada tahun yang dijanjikan orang-orang Quraisy akan memberikan keamanan untuk berumrah, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Baginda bersabda, lakukanlah larian kecil agar kaum musyrikin melihat kekuatan kita dari arah Qaiqa'an. Ini sebuah bukit yang berada di sejajar dengan Hijr Ismail waktu itu. Ada lagi bukit itu sampai sekarang. Baik, diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan adanya Rasulullah SAW berlari anak di Baitullah dan berlari anak antara Safa dan Marwah adalah agar kaum musyrikin melihat kekuatan baginda. Baik. Di sini juga Al-Imam Al-Bukhari membawa satu riwayat yang sahih daripada Ibnu Umar yang menyatakan Rasulullah pergi berumrah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menghalangi Rasulullah sehingga tidak sampai ke Baitullah. Rasulullah pun menyembelih haiwan korban dan mencukur rambut di Hudaibiyah sebagai ganti Rasulullah melaksanakan umrah pada tahun yang selanjutnya. Baik, hadirin sekalian. Di sini kita ambil satu faedah. Suatu ibadah yang terhalang, maka afdal untuk kita mengqadakkan ni walaupun dia bukan wajib, dia sunat. Contohnya kita dah puasa sunat, terhalang kita puasa sebab tetamu datang. Kita pun berbuka, carilah hari lain dengan niat mengqadakkan
puasa yang telah kita niatkan dan kita laksanakan sebahagiannya pada hari tersebut. Okey. Wallahu a'lam. Itulah kisahnya. Ya. Baik. Jadi, apakah kesudahannya? Setelah Rasulullah masuk menunaikan umrah pada tahun ke-7 yang dikenali sebagai tahun Umratul Qadha itu, maka Rasulullah telah pun diberi izin untuk berada di kota Mekah hanya selama 3 hari, dan sampai hari ketiga Rasulullah telah diminta oleh musyrikin untuk meninggalkan kota Mekah, dan Rasulullah pun meneruskan perjalanan pulang menuju ke kota Madinah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik. Perbahasan seterusnya kita akan bahaskan ya berkenaan dengan berita awal kemenangan Islam ke atas dunia yang Allah turunkan daripada ayat seterusnya daripada surah Al-Fatah ini. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi insya-Allah ada soalan? Ya, kita dah ada satu siri lagi insya-Allah untuk menamatkan surah Al-Fatah. Baik, insya-Allah jika tidak ada soalan, insya-Allah kita sampai di sini dahululah pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan insyaAllah selepas tamat surah Al-Fatah ini kita akan pergi ke surah lain lah yang akan saya pilih surahnya insyaAllah, yang kita akan pergi kepada surah yang lebih memuatkan persoalan hukum hakam dalam surah tersebut, kerana kita nak cari surah-surah yang pelbagai, barulah kita nampak the variant of surah ini turun dalam bentuk yang ada yang cerita, ada yang kisah, ada yang ayat akidah, ada yang hukum hakam. Jadi Allah alam, insyaAllah semoga kita bertemu lagi. Maka hari ini lengkaplah pertemuan kedua kita bagi bulan Oktober, dan insyaAllah kita akan ada kelas minggu hadapan juga, insyaAllah Isnin kedua dan Isnin keempat untuk melengkapkan 2 pertemuan bagi bulan November. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah sekalian ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik.